Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Saya Abdul Rahman bin Abdul Rahim mewakili kumpulan 10 akan membentangkan tugasan yang diberikan untuk subjek APH 2212, pengurusan risiko dalam haji dan umrah. Baik, tugasan yang diberikan kepada kami bertajuk mengenal pasti dan mengawal risiko ibadah haji. Pendahuluan, sebelum kita melihat contoh-contoh risiko yang mungkin dihadapi oleh jemaah haji, suka kami melihat dahulu kepada definisi kepada tugasan yang diberikan kepada kami. Baik, yang pertama, risiko ibadah haji. Risiko ibadah haji adalah satu aktiviti ataupun keadaan yang boleh memberikan kesan negatif pada pelaksanaan ibadah haji jemaah haji, sama ada ianya menyebabkan jemaah haji melaksanakan haji dengan tidak sah ataupun hajinya itu tidak sempurna. Yang kedua, mengenal pasti risiko. Mengenal pasti risiko adalah mengetahui kejadian ataupun aktiviti yang memberi kesan negatif pada ibadah jemaah haji. Baik, ini boleh diketahui dengan bertanyakan soalan apakah perkara-perkara yang menyebabkan sesuatu yang tidak baik kepada ibadah jemaah haji tersebut. Baik, yang ketiga, mengawal risiko. Mengawal risiko adalah melakukan proses ataupun aktiviti setelah diketahui sebab punca risiko tersebut. Ini bertujuan untuk meminimumkan risiko tersebut. Baik, kita teruskan dengan risiko pertama. Baik, risiko pertama yang mungkin dihadapi oleh jemaah haji adalah jemaah haji berniat ihram haji bersyarat. Baik, puncanya adalah ketidaktahuan jemaah haji tentang hukum yang berkaitan dengan niat ihram haji bersyarat. Baik, sebahagian jemaah haji yang mempunyai uzur syar'i seperti sakit ataupun haid, mereka terdedah untuk menghadapi risiko ini. Baik, apa yang terjadi? Contohnya jemaah wanita yang berniat dengan niat bersyarat. Baik, dia menyebutkan ketika berniat, sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, jika aku didatangi haid maka aku menjadi halal. Baik, apabila dia berniat begitu, kemudian sebelum daripada wukuf di Arafah, pada dia didatangi haid, maka ketika itu dia telah menjadi halal. Baik, kesannya dia tidak dapat melakukan haji pada tahun tersebut. Kesannya dia tidak dapat haji pada tahun tersebut, luput baginya haji. Jadi ini kesan yang sangat teruk kepada jemaah haji ini. Baik, bagi mengelakkan jemaah haji seperti ini tidak dapat haji pada tahun tersebut, maka jemaah haji tidak boleh berniat ihram haji bersyarat. Maka mesti diterangkan kepada mereka bahawa jangan melakukan niat haji bersyarat semasa melakukan haji. Baik, ini untuk haji. Adapun pada umrah, maka jemaah haji, jemaah umrah digalakkan untuk niat bersyarat
bagi memudahkan proses melakukan ibadat umrah. Baik. Risiko yang kedua, jemaah haji keliru antara tawaf rukun dan tawaf kudum. Baik. Risiko ini berkemungkinan terjadi kepada jemaah yang kali pertama menunaikan haji ataupun mereka yang tidak begitu jelas tentang jenis-jenis tawaf. Baik. Sebahagian daripada mereka menyangka bahawa apabila mereka sampai di Makkah, bagi jemaah ifrad dan qiran, mereka terus boleh melakukan tawaf rukun. Selepas itu mereka boleh melakukan sa'i haji. Barulah selepas itu mereka pergi ke Arafah. Baik, ini adalah kekeliruan yang mungkin terjadi kepada jemaah haji. Mereka tak dapat membezakan antara tawaf rukun dan tawaf kudun. Baik, kesannya apa? Kesannya tawaf hajinya tidak sah dan hajinya tidak sempurna jika dia tidak mengulangi tawaf rukunnya selepas daripada menunaikan wukuf di Arafah. Baik, bagi mengelakkan jemaah keliru antara tawaf rukun dan tawaf kudum, maka hendaklah diberikan kepada mereka penjelasan yang lebih mendalam tentang jenis-jenis tawaf ini. Begitu juga kita boleh mengambil pendekatan menambah slide yang menyebutkan jenis-jenis tawaf, definisinya serta waktu-waktu melakukan tawaf tersebut. Baik, risiko yang ketiga, jemaah haji jatuh ketika mendaki Bukit An-Nur. Baik, punca kepada risiko ini adalah semangat sebahagian daripada jemaah yang ingin menghayati sirah Nabi SAW. Mereka ingin melihat sendiri tempat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, maka mereka pergi ke Jabal An-Nur, Bukit An-Nur, mendaki gunung tersebut untuk sampai ke Gua Hira. Baik, itu puncanya, sebabnya. Baik, kesan daripada risiko ni, apabila jemaah jatuh maka boleh menyebabkan kecederaan. Malah yang lebih teruk lagi, wal-i'yazubillah, mereka boleh meninggal dunia di situ. Baik, dan apabila berlaku kecederaan ataupun kematian, maka ini tidak termasuk dalam perlindungan insurans. Baik, untuk mengelakkan mengawal risiko ini, maka kita pihak tabung haji boleh melarang mereka daripada pergi ke Bukit An-Nur, atau tabung haji boleh meminta jemaah haji menulis surat tiada tanggung risiko. Baik, yang keempat, risiko yang keempat, jemaah haji memberi upah melontar sebelum hari melontar. Baik, ada kemungkinan jemaah haji akan melakukan perkara ini, terutamanya jemaah haji yang mempunyai uzur yang berada di Mina. Baik, puncanya adalah kerana mereka terburu-buru untuk menyelesaikan ibadat melontar tersebut. Sedangkan akad wakalah bagi melontar tersebut hendaklah dilakukan selepas masuk waktu melontar. Baik, akibatnya, kesannya, lontaran yang dilakukan oleh wakil kepada jemaah haji tersebut tidak sah. Maka ini adalah mudarat kepada ibadah haji jemaah tersebut. Baik, cara untuk mengawalnya adalah dengan menerangkan kepada jemaah haji bilakah dibolehkan untuk dibuat akad wakalah perwakilan tersebut kepada pihak yang ingin melontar baginya. Dan perlu diingatkan juga kepada jemaah haji berhati-hati dengan sindiket yang mengambil upah melontar. Jadi biasanya mereka ni bergerak sebelum daripada jemaah haji pergi ke Mina. Mereka mengambil upah pada masa sebelum daripada waktu yang dibenarkan untuk melontar. Maka ini boleh kita ingatkan kepada jemaah. Baik, yang kelima, risiko yang kelima, jemaah haji tidak melakukan tawaf wada untuk perjalanan melebih
melebihi 2 marhalah. Sebahagian daripada jemaah apabila mereka pergi ke Taif, ada kemungkinan daripada mereka ni, mereka tidak melakukan tawaf wada. Baik, apakah puncanya? Apakah sebabnya? Mereka tidak melakukan tawaf wada apabila keluar dari Makkah ke Taif disebabkan arahan daripada pihak mutawif, uh, yang mengatakan kepada mereka tidak perlu menunaikan tawaf wada apabila pergi ke Taif. Baik, kesannya apa? Sebahagian daripada jemaah yang mengikut arahan mutawif seperti itu, kesannya mereka berada dalam keadaan ragu-ragu sama ada mereka telah melakukan sesuatu yang betul ataupun tidak. Lebih-lebih lagi, perbuatan mereka itu yang tidak melakukan tawaf wada itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan jemaah haji yang lain. Jadi mereka ragu-ragu dan merasa tidak senang dengan keadaan mereka apabila mereka pulang ke Malaysia. Baik, cara untuk mengawal risiko ini adalah memastikan semua mutawif mengikuti keputusan yang disepakati dalam muzakarah haji, yang mana dalam muzakarah haji kebangsaan telah diputuskan bahawa mana-mana jemaah yang keluar dari Makkah menuju ke tempat yang melebihi 2 marhalah daripada Makkah seperti Taif, maka hendaklah jemaah haji melakukan tawaf wada tersebut. Jadi arahan ini mestilah disampaikan juga kepada jemaah haji. Baik, itu adalah 5 contoh risiko yang dikenal pasti dan bagaimana cara untuk mengawalnya. Baik, kesimpulan. Baik, risiko perlu dikenal pasti, kemudian risiko dikawal dengan mengetahui sebab dan kesan risiko, yang mana apabila risiko itu dikawal maka kita dapat mengurangkan kesan negatif pada ibadah jemaah haji. Wallahu taala alam wa ahkam. Sekian saja untuk kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.